boleh tahu dulu sebab mungkin tak berapa nampak sangat dekat sini. Sambil-sambil Ustaz bagi penerangan nanti kita akan boleh tengok dekat dalam phone tu, insyaAllah. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan penceramah kita, iaitu Ustaz Abdul Fattah bin Yusuf yang mana kini bertugas sebagai pegawai hal ehwal Islam di Jabatan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Okey, bagi meneruskan kuliah ini, kita jemput Ustaz Abdul Fattah untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi majlis pada pagi ini, yang bahagia di atas kuasa surau, bahagia Tuan Imam Tabilan muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada pagi ini perbicaraan kita dalam bab kematian, pengurusan jenazah yang merupakan fardu kifayah. Saya cerita sedikit riwayat hidup saya lah tuan-tuan ni. Mungkin sahabat itu dia pergi khusus melihku. Jadi saya dulu kerja di JAWI, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan tahun PKP 2018 Mas, saya ditukarkan ke Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur, Ketua Cawangan Agama IPT Kuala Lumpur. Jadi saya bertugas di sana dah masuk 2 tahun lah. Tentu sekalian selepas ni mungkin saya minta tukar sebab kerjanya tak banyak tapi stres kepada polis. Prinsip saya ni, saya tak takut siapa-siapa. Kerja di JAWI saya seronok walaupun penat, tapi seronok. Sebab saya tak ada kerja tu, saya tak seronok dulu. Kerja banyak tapi kerja sunat, kerja wajib tak buat. Itu selalu saya lontar kepada mana-mana. Jadi saya tak cakap banyak, takut ditarik ke Bukit Aman. Pokok tu cara tarik saya je. Sebab di Siti Datuk Ghazali itu kawan baik. Saya mengenali dia 16 tahun sebab saya duduk di JAWI 16 tahun. Duduk di JAWI 16 tahun, pengalaman saya alhamdulillah, sebab itu orang yang berhijrah ni manusia baik sebenarnya. Saya duduk di Ketua Penguasa Agama 3 tahun tangkap orang. Daripada Ketua Agama saya kena tukar ke jadi tu imam, cuba bayar. Besok untuk main operasi kena pakai jubah. Saya jadi tu imam, selepas jadi tu imam hampir dekat 10 tahun saya jaga 2 unit. Dan sebab kekangan pegawai, saya jaga 2 unit. 1 unit sebagai pegawai halal 10 tahun yang halal, untuk buat spot check tentang logo halal. Ada kad kuasa Akta Lihat Perdagangan 1975 di bawah saya Mati JAWI. Dan 10 tahun tu pengalaman khusus melih memang. Waktu itu ada khusus melih dekat sana, sedikit juga planning. Pak saya belajar minat tuan-tuan ni. Selepas itu, selepas 10 tahun saya ditukarkan ke bahagian pengurusan mayat. 2 tahun duduk jaga orang mati. Dia Jabatan Agama Islam ni di wilayah saja ada pegawai yang incas kematian. Nanti Ustazah Rozita tu, kalau perempuan tu orang berpengalaman hampir puluhan tahun. Saya 2 tahun je, dia lagi lama.
dan dia pernah mengurus mayat MH17. Tuan, dia mengurus mayat MH17, bukan MH itu. Tak ada MH17 mengurus mayat. Dan dia adalah ketua operasi mayat COVID. KL ni dia bos perempuan. Kan, dia mana pengalaman banyaklah. Kalau jenazah VVIP, Ustazah tu urus. Kalau VVIP dulu, saya urus. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi saya dua peluang untuk urus mayat. Pertama, almarhum Adib Bombo, saya mandi dia dalam jam 5 pagi lepas azan subuh. Dan Sultan Pahang, diberi peluang untuk mandi Sultan Pahang. Boleh sentuh radio dan tuan. Ayah nak boleh sentuh radio tu, kan? Saya sentuh pada dia ketika dia mandi dah. Diberi peluang. Itu saja. Dan Jawi mengurus mayat yang di KL. Biasa kalau KL, kalau zaman saya bekerja di bahagian pengurusan mayat, kalau saya buat usul surau-surau, saya bekatkan mayat itu. Itu mayat. Bawa matanya kita kursus pukul masa ini, pukul 10 beg jenazah sampai. Beg jenazah Jawi sampai, dan dalam tu ada dua mayat. Mayat baby dan mayat lelaki. Lepas kita dihantar, kita buat turun, dia pergi ambil mayat, kita bagi peserta perempuan dengan peserta lelaki. Memang mayat betul. Baru dia cepat pandai tuan-tuan. Kan? Dan mayat tu peserta pergi ambil. 5 orang tu kita bagi baju, siap pakai, pergi ambil, buat turun, dia buat semua. Kami pesi, kami tengok saja. Itu kita nak melahirkan betul-betul mengurus mayat ni tuan-tuan. Cuma dalam mengurus mayat yang kami buat tu banyak petua lah kami lalui. Pertama, kalau urus mayat yang kami buat ni, petua pertama, jangan meludah sebelum urus mayat. Jangan ludah. Kena telat ideal. Sebab mayat yang kami masih ni boleh katakan berbau busuk lah. Mayat berbulan-bulan mati dekat hospital. Kalau 2 hospital, HUKM dengan PPUM, memang air banyak. Kalau mayat tergelar, cuba bayar. Kena sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sampai sini memang dah mahu kita. Kecuali mayat SKN lah. Biasa kita kursus mayat SKN. Kalau itu kami buat kursus, cuma di polis tak boleh buat kursus. Kena minta dengan latihan untuk bekalkan mayat. Itu. Dan selepas itu saya lapor diri ke polis. Kerja dengan polis lah tuan-tuan. Okey, masing-masing ada slide tentang dengannya. Dan lepas tu balik tengok saya sikit-sikit Ustazah pun dalam perjalanan aku. Ya Allah Ta'ala menyatakan Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ini kelebihan kehebatan surah Al-Mulk ni. Allah tak jadikan mati dan hidup. Kenapa jadi mati dulu baru hidup? Kenapa tak hidup dulu baru mati? Kita ni hidup 2 kali, kita mati 2 kali. Kita mati dulu sebelum kita dilahirkan. Selepas itu kita dilahirkan, lepas itu kita dimatikan, dan kita dilahirkan kali kedua, dibangkit kali kedua dan tak mati-mati. Sebab itu kata ulama disebut al-maut, mati dulu baru hidup, bukan hidup mati dulu. Itu maksud ayat ini, al-maut itu. Dan kita tahu kelebihan surah Al-Mulk ini satu benda yang boleh kita amalkan tuan-tuan sekalian. Kan? Nanti slide ni ada satu slide lagi. Ini slide ringkasan. Kalau betul nak padat, saya boleh kongsi. Waktu muka surat dia 376 muka surat. Ini ringkas. Ini 176. Ini 176. Saya tulis slide ni setahun tuan-tuan. Awal 18 Mac saya siap, bulan Mac 2021. Sebenarnya saya buat dalam bentuk buku. Sebab saya buat penulisan. Cita-cita saya nak sambung master. Tajuk ni lah, tajuk pengurusan mayat. Tapi tertangguh. Okey, itu tuan-tuan sekalian. Dan kita nak ambil satu poin. Hadis Nabi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akbiru dzikrul hadil lazat. Perbanyak kita ingat mati. Orang ingat mati ni bagus tuan-tuan. Lepas tu para ulama kata ingat mati ni sunat. Ingat mati ni adalah sunat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takasur,
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini ada satu penyakit tomok dunia. Nak menghilangkan tomok dunia, dia kena pergi ingat mati. Allah ingat mati ni manusia yang baik, tuan. Sebab tu kita kena ingat mati. Orang ingat mati, insya-Allah dia jadi baik. Sebab tu orang sakit, kalau dia tahu dia tempoh dia nak mati, confirm dia dalam masjid dia tak makan tak minum. Sebab itu yang terbaik ingat mati, tuan-tuan. Sebab ingat mati ni, tuan-tuan, kelebihan dia pertama memberikan motivasi untuk kita buat baik, ketaatan. Lagi banyak kita buat baik, orang ingat mati. Yang kedua, mencegah diri kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang yang ingat mati, dia tak akan buat maksiat, tuan-tuan. Sebab dia ingat mati, kan? Hari ni kita tak ingat mati. Sebab tu orang ingat mati ni, tuan-tuan, bila ada berlaku kematian. Jiran kita mati, baru ingat mati, tuan-tuan. Yang ketiga, buat persiapan untuk menghadapi selepas hari kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan yastaqim, kata Allah. Setiap manusia pasti akan mati. Cuma yang paling kita takut, apa akan berlaku selepas mati. Nak kena soal itu, tuan-tuan. Kan, nak kena soal itu yang kita takut, tuan-tuan. Kalau tak soal, tak apa, kata kan, ulama kata tak kena soal, selamat, tuan-tuan. Baik kita mati daripada hidup dalam sekadar ni. Pernah kita pergi, saya banyak terlibat program aman, tuan-tuan. Saya ada tim saya program aman. Saya tak aman pergi. Jadi bila kita pergi, kita ajar masyarakat. Setiap program yang kami pergi, kami tak bawa banyak barang, kami bawa banyak bulu. Kita ajar setiap manusia yang ditimpa musibah apa perlu buat dan sebagainya. Jadi itu sebab itu 3 benda bagus kita ingat mati, kan? Waktu orang sakit memang dia ingat mati. Itu kata ulama. Okey. Ini kita bicara sedikit tentang takrif. Okey, sebelum kita nak bicara tentang takrif, tuan-tuan, orang Melayu kita dia sebut arwah, kan? Arwah, kan? Kalau perempuan kita sebut apa dia? Allah yarhamka, Allah yarhamah. Ya? Tuan-tuan. Allah yarhamka, Allah yarhamah. Yarhamah, betul. Dia kalau mengaji Arab tak betul. Kalau tak mengaji Arab betul. Kalau perempuan Allah yarhamuha. Payah, tuan-tuan. Macam masyarakat kita lah, kenduri kahwin, walimatul arus ke, walimatul iris ke, walimatul urus. Apa nama tu? Waktu tulis bahasa Arab dia betul lah. Dia walimatul iris. Dia arus bukan walimatul. Biasa kita tulis apa? Urus. Apa maksud urus? Dia harus. Tak betul, tuan-tuan. Jadi yang betul yang kalau perempuan Allah yarhamuha. Itu yang betul. Jadi tak payah sebut payah-payah, sebut 2 saja. Pertama almarhum. Almarhum ni biasa digunakan bangsawan masyarakat di raja, orang-orang besar, kan? Almarhum, semoga Allah merahmati si mati. Almarhum ataupun Allah yarhamah. Allah yarhamah ni laki boleh, perempuan boleh. Kalau perempuan Allah yarhamuha. Payah, tuan-tuan, kan? Sebut almarhum. Arwah boleh tak boleh? Boleh, tapi tak ada maksud. Arwah tak ada maksud, tuan-tuan. Nak sebut-sebutlah, tak ada masalah. Dalam masyarakat kita tak ada nak kata. Okey, kalimah Arab ni al-janazah, al-jinazah. Ada 2, kan? Jin paling atas nama dia janazah. Janazah ni maksudnya mayat. Kalau jinazah keranda, nanti kita bunuh bahasa nanti. Mana jinazah, mana jinazah, mana keranda, mana keranda. Kalau janazah mayat, jinazah keranda. Sama juga maitun, mayit. Kalau maitun, Allah Ta'ala kata inna ma harrama alaikumul maita. Maita maksudnya bangkai, sudah mati. Innaka maitun wa innahu maitun. Semua manusia akan mati dan pasti semua akan mati. Mayit akan mati. Itu kita akan bicarakan apa tanggungjawab waris kepada orang yang mayit, orang yang sedang nazar. Yang kedua, yang kita nak tengok lepas rusuh mayat ni, kan? Rusuh jenazah ni,
ada perubahan tuan-tuan, ada perubahan tuan-tuan. Saya haraplah kan, itu kita harapkan. Dan mengurus mayat ni satu tugas mulia. Waktu saya letak orang mati ni syukur tuan-tuan. Kita tengok berita ada orang mati, cepat kita buat urus. Tanya dia bila nak solat, bila nak mandi, kita pergi mandi. Tak ada masalah. Sebab mengurus mayat ni terlalu besar. Peluang tuan-tuan, nak tunggu orang mati susah. Kalau tuan-tuan nak orang mati tiap-tiap hari, pergi SKM. Tiap-tiap hari. Ada tiap-tiap hari tuan-tuan. Kalau surau dekat SKM, memang untung surau tu. Boleh untung. Ambil satu kemati mati, 600. Untung banyak tuan-tuan. Kalau sebulan kita urus mayat dalam 30 mayat. Ya, dia tengoklah. Mayat ni kalau mati waktu bertugas harga murah. Waktu pejabat mati lepas waktu pejabat harga lain. Ada tuan. Jadi kalau nak mati waktu pejabat murah. Ada hospital pelik kan? Saya pun tak pasti kenapa. Kalau urus mayat luar waktu pejabat harga lain. Harga lain. Boleh pilih. Boleh pilih. Itu biasa. Kalau bahasa dia panggil positif lah. Sekali ni tempat tu banyak NGO kan, buat urus mayat tuan-tuan. Macam saya tu saya dapat Jum Infak. Itu isteri kepada Ketua Polis Kuala Lumpur bagi saya 20. Kalau habis bagi tahu. Sebab saya mengurus mayat secara percuma, tak kira waktu. Hari itu saya urus mayat jam 12.30 pagi. Mayat hari Khamis malam Jumaat. Dia accident, dia koma dan dia tidak berkemampuan, dan dia minta saya bantu urus. Saya urus mayat itu jam 12.30 malam sampai 1.30 malam. Cara percuma lah tuan-tuan. Ya syarat dia tak berkemampuan. Jangan tipu cukup. Jangan tipu. Kita nak, sebab yang dia guna ni bagi infak. Bagi infak. Itu kita bantu. Okey. Saya keselip. Okey tuan-tuan sekalian tak nampak tak pula kat laptop saya. Okey, satu benda, apakah nanti bila kita ditimpa musibah apa patut apabila manusia ditimpa musibah? Satu doa, apabila kita ditimpa musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li fiha khairan minha. Itu satu doa kita kena baca. Waktu tuan-tuan pergi melawat orang ditimpa musibah banjir, musibah kematian, musibah apa, doa ni orang yang ditimpa musibah kena baca doa ni. Kena ajar. Tolong baca doa ni cik. Tolong baca. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku ganjaran atas musibahku ini, dan gantikanlah lebih baik untukku ya Allah. Itu doa. Doa ini dibaca oleh isteri, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, atas kematian suaminya Abi Salamah. Abi Salamah meninggal, isteri Rasulullah ajar kepada Ummu Salamah baca doa ini. Baca doa ini. Dia baca. Akhir sekali dengan izin Allah dia kahwin dengan Nabi. Maksud saya, orang yang ditimpa musibah, kalau kita ajar dia baca, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar rezeki. Lepas tu kita pergi projek bantuan mandi, bukan bagi bantuan saja. Buat benda ni kita bagi cik baca ni ajar. Kenapa perlu baca, bagi hikmah dia, bagi semangat dia. Ini doa ni kita kena ajar. Supaya orang kata bila orang bertimpa musibah semua baca. Ini poin nombor 1. Siapa ditimpa musibah, kalau berlaku kematian kawasan tuan-tuan ni, doa ni minta waris bacakan. Baca selalu kan. Yang penting gantikanlah yang lebih untuk kami. Itu doa dia. Mungkin kalau dia mati suami, nafkah punca pencarian sudah tidak ada, Allah Ta'ala hantar rezeki. Contohnya kalau kau CKM tak pihak mawi bagi bantuan setiap bulan, mari di BKM bagi umum RM124 sebulan. Itu rezeki tuan-tuan. Kan Allah Ta'ala akan hantar bila kita amal doa ini. Ini satu poin kena ajar masyarakat kita. Itu kita boleh ambil pada pagi ini. Okey, kita terus yang ketusnya, apakah yang patut kita buat selepas berlaku kita nazar? Nazar ni hampir mati. Nazar ni
Dia pelbagai tafsir rujukan. Kalau saya tak tulis lah, kalau dalam buku saya tulis. Kalau dalam Dewan Bahasa Pustaka dia panggil tenang, kritikal, berat, nyawa-nyawa ikan itu akan mati. Macam mana dah orang tu? Dekat-dekat nak mati. Sebab tu tuan-tuan pernah saya dihubungi seorang manusia, seorang insan, jam 12 pagi, 12 tengah malam lah pagi kan. Telefon saya, mak dia kan, doktor kata pada dia, mak dia ni boleh tak kita nak cepat mati? Cepat mati, lambat mati. Agak-agak tentang awak macam mana? Dia telefon saya 12 tengah malam. Ustaz, doktor nak cepat mati mak saya, boleh tak? Boleh ke tuan-tuan cepat mati? Nak percepatkan kematian mak dia. Dalam kaedah fake boleh. Ada boleh, ada tak boleh. Yang membolehkan fake ni macam mana? Berhentikan semua perubatan. Itu digunakan. Macam contoh orang sedang nazar, doktor kata, buat baliklah ibu kamu ni macam Yasin. Itu dia berhenti perubatan. Itu Islam benarkan. Islam tak benarkan kalau nak cepat mati patut makan 5 ubat, dia bagi 20 ubat. Itu tak boleh. Itu tak dibenarkan dalam buku fiqh. Islam tak benarkan. 1 dos dia bagi 5 dos, cepat mati. Islam tak benar. Islam benarkan berhentikan perubatan. Itu kaedah ni. Allah sedang nazar di tuan-tuan. Bila sedang nazar, apa waris perlu buat? Bukan buat balik rumah baca Yasin saja. Biasa orang sedang nazar ni memang nak matilah tuan-tuan. Memang akan matilah. Kecuali ajaib lah tuan-tuan. Ajaib. Okey, apa yang patut kita buat? Pertama, baringkan di atas busuk kanan dan kiri. Macam orang mayat-mayat kan. Lalu tuan-tuan pergi ke dia lahap kan. Kita pergi ke kubur. Pergi kubur kan, kepala mayat tu macam ni kan. Kepala menghadap kiblat. Kalau orang sedang nazar, yang pertama sunat kita baringkan lambungan kanan, lambungan busuk kanan untuk dia muka dia menghadap kiblat. Kalau tak mampu, ambil busuk sebelah kiri. Kalau tak mampu, meletakkan dia kaki menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat ya. Okey tuan-tuan, boleh tak kaki menghadap kiblat dalam surau? Boleh ke tak boleh? Jangan kuat, boleh kan? Kaki menghadap kiblat. Macam mana tuan? Diam dia semua kan? Boleh ke tak boleh kaki menghadap kiblat? Boleh? Betul boleh? Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke kaki menghadap kiblat? Ni kita kaki menghadap kiblat dalam surau ni sekarang cuba kaki kiblat. Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Ya. Haram ke halal? Halal Okey, kaki menghadap kiblat hukumnya harus. Boleh. Harus ni boleh lah. Tetapi adab dalam masjid tak boleh. Jaga adab memuliakan kiblat. Jadi sebab tu orang mati kita ngadap kaki kiblat kan. Okey, sedang ngadap kaki ke kiblat. Kalau katil dia tu boleh gerakkan biar dada ni menghadap kiblat. Diisi dada dia. Tiga benda yang kita buat pada orang sedang ngadap ni tujuannya supaya cepat mati, mempermudahkan ruh nak keluar. Itu tujuan. Dan tidak kita lagi. Sebab orang nazar memang macam itulah kita buat. Kita buat. Itu yang pertama, baringkan dan baringkan. Yang kedua, mengajar talqin. Okey, talqin ni ada 2 jenis tuan-tuan. Talqin selepas mati, talqin sebelum mati. Kan? Biasa kalau talqin ketika dikubur, kita bin ayah ke bin mak? Kan? Mak. Kalau tahlil, mak juga. Dia ulama bagi tahu untuk talqin harus untuk letak ibu ketika talqin dikubur saja. Lain daripada tu semua letak bin ayah. Tahlil ke apa semayah jatuh semua letak bin ayah. Hanya untuk talqin saja. Okey, talqin yang saya nak sebut ni talqin ketika sedang nazar ya.
Okey, talqin because kena mazhab maksudnya mengajar kalimah la ilaha illallah. Itu je dia. Ajar tengok kanan tengok kiri. Ajar dia tersebut. Tuan-tuan. Lepas dia sebut la ilaha illallah, tak payah cakap apa-apa. Tak payah bicara. Ya. Tak payah senyap je lah. Sebab dia dah sebut dalam kalimah yang mulia ni. Jangan pula dah sebut la ilaha illallah, bicaralah di suami isteri. Ya. Sebab ada kematian yang terbaru. Dia bagi tahulah, dia kata saya dengan suami saya tu ustaz, anak-anak saya kata saya cepatlah bercakap dengan suami saya. Lepas habis cakap suami saya meninggal. Sepatutnya diajar kalimah la ilaha illallah. Bila ajar kalimah ni duduk diamlah, tak payah bicara. Rugi tuan-tuan, rugi. Sebab kata Nabi, lakinu mautahu la ilaha illallah dakhalat jannah. Khawfu. Siapa mati dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, masuk syurga tuan-tuan. Jadi yang kedua, kena ajar. Dan siapa yang patut ajar talqin? Okey, kita ambil cerita Firaun. 3 Abdul. Di saat ayahnya nak meninggal dunia, kalau segi hukum fiqh ada 2 hukum situ. Hukum pertama, siapa paling afdal ajar talqin kepada ayah Firaun itu. Kalau ikut hukum yang afdal membaca talqin adalah Firaun saja. 2 abang dia tak boleh, tak dibenarkan. Segi hukum fiqh. Yang kedua hukum mewarisi harta pusaka. Kalau segi hukum, kalau siapa yang ada sifat nak membunuh seseorang itu, dia tak layak dapat harta pusaka. Tapi itu kena bukti betul-betul lah. Tengok cerita Firaun ini, kita boleh keluarkan hukum di situ. Islam ajar tuan-tuan siapa yang boleh baca talqin. Okey, yang ketiga, baca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Yasin ni kita baca kan. Baca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kata Imam Syafi'i, baca surah Ar-Ra'd. Iqra'u Yasin ala mautakum. Tapi ada satu amalan. Saya akan sentuh banyak amalan tuan-tuan. Bukan kita ni bawa fahaman Wahbi. Nanti orang kata ustaz ni bawa Wahbi. Kalau selama tak boleh tuan-tuan, bahaya. Dia macam contoh kan, tengah duduk mandi mayat, tengah mandi, tengah kapan baca Yasin kan. Boleh ke tak boleh? Kalau mandi seorang yang mustaqim, memang dia kata bid'ah. Jadi kita bukan fikir yang tu, kita tengok keadaan semasa. Hak yang mandi datang ziarah orang sakit tu, mereka sedang buat apa? Kalau banyak sedang berzikir, kita jangan usah. Agak-agak yang mati itu berzikir kau banyak cakap lagi. Banyak berbuat dalam masjid, dalam surah, berbuat. Daripada mereka berbuat khusyuk, elok kita panggil baca Quran. Berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih. Mudah-mudahan siap mayat sudah habis bacaan, maka dapat pahala. Itu je. Bukan kita niat memang kita kata buat, Nabi tak buat, tidak. Daripada berbuat kosong, baik kita buat benar. Itu kita hujung macam tu kan. Kalau hujung macam lain, memang tewas lah. Sebab saya 10 tahun saya jaga kerukuh Habib, saya jaga Siti Kasih kan? Sebab Kasih dia Siti Kasih. Kasih ni ada 3 orang, sesatlah kau Kasih. Siti Kasih, Kasih Ahmad, Ismail Kasih. Nah, Siti Kasih sesat, liberalisme. Kasih Ahmad jadi hadis, sudah meninggal. Ismail Kasih, tak dengar? Ismail Kasih ni dia panggil zikir nafas. Itu pusat juga tuan-tuan. Tak tulis lah tu zikir nafas. Jumpa lah, pakai jumpa. Itu dia tuan-tuan. Jadi yang ketiga surah Yasin. Yang ketiga surah Yasin. Okey. Yang keterusnya berbaik sangka pada Allah. Orang yang nak mati ni ada syaitan mari peranan. Jadi kita sebagai waris ajar pada orang yang sedang nazar bersangka baik pada Allah. Mudah-mudahan ayah mati ni Allah Ta'ala ampun dosa ayah, Allah Ta'ala rahmati ayah. Kita kena cakap macam tu. Sebab dia akan bersangka buruk. Syaitan kata
Mu mati ni Allah Ta'ala tak sayang mu. Kan? Allah Ta'ala tak terima amalan kamu. Ada mai peranan. Jadi bila mai peranan tu kita bersangka buruk pada Allah. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yushriku billahi dhanna. Waktu orang mati ni jangan bersangka buruk pada Allah, kena bersangka baik. Jadi kita sebagai anak ni kena ajar. Kan? Yang tu yang keempat. Ini poin tak banyak sangatlah tuan-tuan. Jadi sebagai asas. Yang kelima, perbaiki akhlak. Maksud perbaiki akhlak ni tuan-tuan, bila kita di saat nak nazar, kalau ada ahli keluarga dekat-dekat, minta maaf. Suara minta maaf ya. Jiran, sahabat, redalah perbuatan saya. Tapi dalam masyarakat kita selalu saya dengar, umur 3 hari balik, rupanya nak mati dia. Kan? Macam saya lah semalam terima telefon daripada seorang anak, selepas 2 hari ayah dia meninggal. Dia telefon saya tengok, apa dia orang ni telefon saya ni? Dia kata, Ustaz nak maklum, ayah saya sudah meninggal dunia 2 hari yang lepas, sudah dikebumikan. Jadi hari ini pukul 3 saya akan pergi ziarah family dia. Tu saya panggil dia pakcik saya, walaupun dia kawan baik ayah saya. Sebab itu kita ni tuan-tuan, ada tak ayah tuan-tuan pesan supaya berkawan baik dengan ayah dia? Ayah, sahabat dia, ada. Ayah saya pesan, mu ni tolong berkawan dengan kawan ayah saya ni kawan baik ayah. Jadi saya berkawan baik ya. Akhir sekali saya panggil pakcik. Jadi meninggal dunia 2 hari je tuan-tuan. Jadi saya rasa terkilat sebab saya tak mampu bantu untuk urus mayat dia. Sebab ni manusia. Inilah ayah saya panggil dia ni sahabat, bukan kawan Ni sahabat bagus. Tuan-tuan cuba bayanglah, pergi ke kampung saya Kuala Kerai, pergi beli lauk je. Lepas beli lauk balik ke Kuala Lumpur. Lalu kita bagi lah duit dalam kampung kan. Dia pergi tolak malam, pukul 8 dia pergi pasar Kuala Kerai, dia beli lauk 3-4 dia pergi rumah saya, dia bagi lauk, dia balik ke Lumpur. Nak cari orang macam ni payah betul. Ini dia panggil sahabat. Sebab tu saya jaga dia ni jadi sahabat dan jadi pakcik saya. Ada hubungan apa-apa, tapi sebab dia kawan baik. Ini kita panggil, kita kena minta reda pada ahli keluarga. Dan tempat orang yang sedang nazar tuan-tuan kena bersih supaya malaikat rahmat masuk. Okey, amalan masyarakat kita saya tak tahu orang sini, kalau takut kematian, kenapa gambar-gambar diturun ke bawah? Mana tu Haji? Tak tahu ada orang kata sini Kenapa mati je gambar api tu? Sebab apa? Gambar komunikasi dapat ijazah, semua api tu kau. Hak sedap lagi TV diselimutkan. Kenapa? Sebab apa? Saya bicara tajuk ini khilafat dalam kematian dalam TV itu. Sebab apa tuan-tuan? Ya, itu jawapan. Bukan mungkin, itu jawapan. Orang tua kata malaikat rahmat tak masuk. Jawapan tak betul. Saya tegur oleh kampus saya, dia jawab saya, Ustaz ni Wahabi. Bukan saya Wahabi. Saya tanya dia, malaikat rahmat masuk, kita nak masuk rumah kita masa mati ke masa hidup? Masa hidup lah, nak masuknya mungkin tunggu mati. Kan? Macam orang pergi rumah kita, ziarah kita. Bila ziarah kita, orang datang ziarah, dia bawa rahmat. Tepat. Bila dia bawa rahmat, rumah kita bahagia. Sebab rahmat masuk. Bukan tunggu mati baru nak masuk rahmat. Sebab itu tiga nazar Islam ajar kawasan yang orang sedang nazar mesti bersih daripada najis. Bersih daripada najis kekotoran. Sebab malaikat rahmat akan ada di rumah kita. Itu kena dipaham. Bukan kita nak tegur, tidak. Dan kalau orang sedang nazar dia tak boleh bercakap, biasa kita beli satu radio kecil tu pasal dekat telinga.
sama ada dia dengar cerita sirah Nabi, sama ada dia dengar Quran, tak kisahlah apa saja, kan? Betul kan? Jadi saya teringat tuan-tuan, mana lebih bagus, mati mengejut dengan mati tidak mengejut? Mati mengejut kan tak mengejut? Mengejut kan? Bagus mati mengejut. Mana? Tak bagus. Itu tak bagus. Kenapa bagus? Tak susah kan? Dia kata tak susah kan? Haji? Okey. Itu kita faham bukan segi hukum fiqh dulu. Kalau ulama tasawuf sebut mati mengejut bagus. Ini ulama tasawuf Jadi kita faham, tak apalah, itu kita faham. Mati mengejut adalah kerehatan bagi mukmin. Mati mengejut pada non-muslim adalah kebencian. Apa maksud mati mengejut ni? Mudah mati. Tak sakit apa-apa pun mati. Alhamdulillah mudah mati. Ada orang 3 tahun tak mati-mati. Duk susu titik. Minum apa? Susu titik je tuan-tuan. Kita tak nak macam tu. Biar kita ni mudah mati. Allah Ta'ala tak seksa kita. Itu kita tak nak tu. Kan ada 3 tahun tuan-tuan. Kalau saya tak mati-mati. 3 tahun. Pakcik saya 3 tahun juga tak mati. Dia darah tinggi, jam 3 pagi, darah naik 250. Jatuh tu koma terus. Buat pergi ke SKM, tepuk sini, tepuk sini, tepuk di perut. Api tepuk tuan-tuan. Last kali transport ke Kota Baru. Sebab tak ada orang yang jaga, anak dia mengaji doktor di luar negara. Buat balik ke Kota Baru. Adik-adik jaga. Masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital, masuk. 3 tahun baru mati. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Tengok-tengok alhamdulillah sihat, tiba-tiba mati. Syukur kita tuan-tuan, Allah Ta'ala permudah kita mati. Yang Haji itu kata betul juga. Maknanya kita tahu kita tak ada takut nak mati sebab persiapan penubuhan. Kan? Patut persiapan kita dah buat dah tuan-tuan. Persiapan sebelum mati. Jadi itu maksudnya faham tu. Yang keenam, baca doa. Doa ni, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah kematian ayahku ya Allah. Ya Allah, janganlah kamu bagi sakit tuan-tuan. Kita doa supaya Allah permudahkan di saat sakaratul maut. Dia tanda-tanda orang nak mati ni ada tuan-tuan. Apa dia? Biasa orang tua-tua dia tahu. Dia ada dekat 100 tanda-tanda mati. Jangan kita guna satu ni nak mati ni. Dia ada 100 tuan-tuan. Panjang ulama ajar patut. Pertama kita tengok telinga dengan hidung mula nak jatuh, tu nak tanda dekat tu tuan-tuan. Nanti lepas ni ada nak pergi tengok. Tapi itu baru 1. Dia panjang nanti tuan-tuan tanda-tanda ni orang nak mati. Kaki mula nak jatuh. Itu di antara tanda-tanda dia. Yang ketujuh, ambil air titis dalam mulut. Ni ambil air, celup, kapas, letak kat pipi, sapu. Orang nazak. Biasa orang nazak ni kalau sebotol ni tak cukup. Dia dah pun betul. Waktu kita kena titik ataupun titik titik. Titik. Tak kisahlah tuan-tuan kita kasih kita titik. Tu tugas. Kalau hospital tak bagi jangan buat. Buat balik rumah kita buatlah titik. Okey, habis buat nazak sedikit. Okey, ada persoalan. Nanti ada soal jawab agama tu, nanti kita stop. Buat dia ada jawab bercakap-cakap. Okey, habis tadi tu tuan-tuan. Okey, perkara yang kedua saya nak ambil pada pagi ini, perkara sunat selepas mati. Perkara sunat selepas mati ni ada dua. Dua. Pertama, terima berita kematian. Yang kedua, tanggungjawab waris. Okey. Nombor 1 ni, kalau tuan-tuan dalam grup ni, saya nak ada perubahan lagi. Saya tak nak dah dalam grup kita ada. Bila ada orang mati, mesti kopi surah Fatihah. Kau sedap lagi apa?
tulis dalam kurungan sudah dibaca. Kenapa masyarakat kita macam tu ya? Saya pun dalam kurung hari-hari, tiap-tiap hari terima doa. Kadang-kadang saya terparah. Buat doa tu bukan dia bukan dia bagi salam pun, dia kopi je tu. Dia bagi kopi saya tak jawab. Kecuali dia tulis. Dia tulis Assalamualaikum, baru saya jawab Waalaikumsalam. Kalau dia share gitu, saya tu sama juga. Bila umum dalam keruk sakit, apa doa selalu doa sakit sembuh. Saya tak tahu. Kan? Sebab apa? Bukan kita ucap, oh kita kopi je. Tak betul. Abang tu saya nak ubah tuan-tuan. Bila tuan-tuan pada pagi ni saya ubah. Terima berita kematian, ada 3 benda. 3 kenapa? Pertama, istirja. Terima berita saja keluar daripada mulut tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kopi hantar dari kerun. Terima berita saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar. Yang kedua, bukan hantar surah Fatihah. Sama juga dalam masyarakat kita. Marilah sama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah kepada seorang ayah. Jemaah kita, ayah dia baru meninggal dunia semalam. Kenapa nak istiqamah surah Fatihah? Sebab apa? Mungkin saya tak suka. Surah Fatihah ni tuan-tuan, ubat sekali ubat. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan buat apa? Pernah ke tuan-tuan baca surah Fatihah pada orang sakit? Ada? Pernah tak baca surah Fatihah pada orang sakit? Dia doa lain, jampi lain. Lepas tu saya pergi hospital, saya baca surah Fatihah je 10 kali. Oh, saya tidur tempat dia sakit. Tapi bila kita baca surah Fatihah, dia takut mati. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang penghulu di Patuk Binatang Bisa, tak sembuh penyakit. Abu Sa'id Al-Khudri kata, boleh tak saya ubat kamu? Dia tiup surah Fatihah, dia baca 7 kali atau 10 kali. Dia tiup tempat dia sakit, dengan izin Allah sembuh. Waktu kalau oleh isteri yang malam-malam kau saya ni, mana ustaz nak panggil? Siapa? Panggil izin ke surah lah. Kan? Izin ke surah, kita baca ubat tak Islam lah. Nah, tuan-tuan, apa perlu buat? Telefon saya, ustaz, ni cucu saya ni tak ada tidur malam. Marilah ustaz tengok umur 2 pagi. Gini, baca surah Fatihah 10 kali, tiup dalam air, sapu pada muka bodoh, insya-Allah. Itu je. Surah Fatihah ni ibu tuan-tuan. Jadi baca surah Fatihah. Jadi terima berita yang pertama istirja, yang kedua doa untuk orang mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kau ampunilah, kau rahmatilah. Kau lapang kuburnya, kau terangi kuburnya ya Allah. Gantikan yang lebih baik untuk ahli keluarganya ya Allah. Doa dan doa. Waktu kalau kita nak elak kematian, buat ayat seperti saya buat ni. Suka kita dimaklumkan seorang jemaah kita nama sekian-sekian baru meninggal dunia. Marilah sama-sama kita doakan supaya si mati ini diampuni, dirahmati, dilapangkan kuburnya. Semua kita doa tuan-tuan. Titik nombor 2, poin nombor 2. Ini kena betul. Kalau boleh, tetap tuan-tuan. Apa dia? Dikalau sesiapa yang si mati ini berhutang dengan tuan-tuan sekalian, boleh buat tutupan sekarang. Ini tak lepas mayat-mayat, waris ambil mayat. Tuan-tuan sekalian, sekiranya si mati ini ada berhutang, tutuplah. Nabi nak masuk mayat-mayat, Nabi tanya mayat ini ada hutang ke tidak? Ada ya Rasulullah. Nabi undur ke belakang. Nabi kata, wahai sahabat, solatlah kamu, aku tak solat jenazah yang ada hutang. Jangan ditanya satu lagi masyarakat kita kan. Kalau kat sini lepas mayat-mayat, ada tak kata jenazah ni baik? Ada? Ada? Mana? Ada. Kenapa dia kata baik Ini saya ubah juga ni. Ini orang tak suka saya ubah ni. Katakan jenazah ni baik. Betul tuan-tuan.
Kata Nabi dalam hadis, mafhum hadis, bila kita ziarah orang sakit, bila kita ziarah orang mati, katakanlah yang baik-baik kepada si mati. Bukan selepas mayat, masa ziarah tu. Allahu Akbar, si mati ni orang baik ni, banyak tolong orang ni, amin. Mari saudara puji dia baik, amin. Kalau 40 orang puji sehingga 100 orang, insya-Allah mayat dia orang baik. Nabi suruh memang betul lah. Maknanya kita upah lah, bukan selepas mayat. Sebelum solat tu, mana sebelum semua mandi tu, bicara pasal kebaikan mayat ni. Memang Islam galakkan. Bukan saya suruh. Tu, satu lagi. Kalaulah jenazah ni ada melakukan kesilapan, minta ampun lah tuan-tuan. Okey lah. Kalau kita silap dengan orang mati, dia apa bagi tu? Tak apalah. Kita boleh ampun. Si mati silap dengan kita. Sekarang ni kita silap dengan orang mati. Macam mana nak minta maaf? Maaf dia kali kedua bila di padang mahsyar nanti. Akan jumpa dia. Tuan atas dunia ni saya banyak silap dengan tuan, tak sempat nak minta maaf di dunia. Di akhirat nanti minta maaf di dunia ni, di akhirat nanti kita kena banyak pahala bawa. Sebab kalau dia tak maaf, dia ambil pahala tuan-tuan. Itu yang kita takut tu. Itu saya ubah tu tuan-tuan. Terima berita mati, doa terus. Waktu doa ni ada 4 kali kita doa pada orang mati. 4 kali. Pertama, terima berita. Kita duduk jabat, terima berita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, Kau ampunilah, Kau rahmatilah si mati ini ya Allah. Kau dapat Kau kubur, Kau terangi kubur. Amin. 1. Paling daripada pejabat, mari melawat orang mati, duduk dekat mayat tu, doa kali kedua. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampuni. Siap. Doa. Yang ketiga, solat jenazah. Yang keempat ni saya yakin dalam diri saya 100% saya yakin. Saya yakin ya. Selepas ke bumi mayat, selepas ditanam, selepas dibaca talqin, ada tak kita doa dekat kepala mayat? Sebelum balik, ada. Yang lepas ke bumi siap, lepas tu talqin kan, lepas tu tahlil, siap tahlil, doa, lepas doa semua balik kan. Ada tak kita pergi dekat kepala mayat kita doa? Tak ada. Sebab orang tak tahu. Jadi pagi ni kita tak tahu. Pergi dekat kepala mayat, di kepala mayat ni kita menghadap pada dia, doa, ya Allah ya Tuhanku, Kau ampunilah, Kau rahmatilah si mati ini ya Allah, dan ya Allah Kau teguhkan hatinya kerana dia sudah disoal oleh-Mu ya Allah. Doa ini Sayyidina Utsman bagi tahu. Jadi ada 4 kali kita doa. 4 kali. 4 kali. Jadi itulah jasa kita yang terakhir. Itu nombor 2, terima berita. Yang ketiga, ucapan takziah. Dalam masyarakat Melayu dia sebut salam takziah, betul? Kenapa kita bagi salam Salam takziah. Wah, kenapa bagi salam Saya pun pening tuan-tuan. Lah ni salam keluarga Malaysia. Dulu salam Khadari, salam Madani, semua tuan-tuan menjadi salam. Salam-salam lah. Jangan salam takziah tuan-tuan. Ucapan takziah. Apa maksud ucapan takziah? Okey, apa maksud takziah? Takziah maksudnya menghiburkan keluarga si mati. Macam mana kita nak hibur dia terkesedih? Tuan-tuan, jumpa keluarga si mati, hiburkan hatinya. Dalam bahasa percakapan bukan bahasa tulisan. Kalau bahasa tulis baik, kita gunakan bahasa percakapan. Puan, sabar ya puan, banyakkan bersabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan kesabaran puan dengan ganjaran paling besar sekali. Jom puan, sama-sama kita doakan, mudah-mudahan almarhum ini diampuni, dirahmati dan lapangkan kuburnya. Dan kita sama-sama doa puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik untuk puan sekeluarga. Itu ucapannya. Kita lepas yang tu dia akan kata amin, terima kasih. Ini salam takziah. Anta ada lagu salam takziah, syukur salam takziah. Jangan salam, ucap takziah. 3 benda ni saya nak ada perubahan. Perubahan.
kalau tak ada perubahan tu, sama ada saya cakap kita tetap faham baik Kelantan ataupun kita teringat dua tu ya, tuan kan. Jadi ini saya nak ubah tu tuan-tuan, minta kita terima berita mati, istirja, doa, ucapan takziah. Dan ucapan takziah ni ada 4 jenis. Islam, yang mati Islam, ucapan kepada orang Islam. Ucapan yang mati itu non-Muslim, ucap kepada family Islam. Ucapan kepada yang mati itu Islam, yang keluarganya non-Muslim. Yang mati itu non-Muslim, yang ucapkan non-Muslim. Kalau yang non-Muslim pada non-Muslim, kita cakap apa? RIP ya? Betul? Betul ya? Apa tu dia bahasa orang putih tu? Kenapa kita sebut tu? Supaya dia aman dan damai dalam kubur nanti. Dia aman dan damai dalam kubur, nak tanya tuan-tuan. Ini guys, doa semoga kamu aman dan damai di kubur nanti. Tak aman dia dalam kubur tuan-tuan. Dia tak aman dan damai. Masuknya pun saat tu. Ini kita dilapah tak betul. Dia lapah kepada non-Muslim, mudah-mudahan diberikan tahun sabar ya Tuhan, mudah-mudahan tetap tidak akan dikehilangan yang lain. Kalau dia nampak ilah sorang 3 lagi, mudah-mudahan tak ilah dah 3 tu. Itu ucapannya. Ada tuan-tuan saya buat siap dalam slide saya ni, dikti. Okey, tuan-tuan tengok situ ada doa saya ajar. Allahumma ya Allah, ampunilah mati tinggi kalah darjatnya di kalangan orang yang soleh, dan di kalangan zuriatnya dia masih ada, ampunilah dia dan kami, lapangkan kubur dan terangilah kuburnya. Doa ni bukan saya rekod, ini yang dibaca oleh Nabi. Ini doa ya. Itu doa. Ini ucapan takziah. Takziah ni hiburkan keluarga si mati, hiburkan keluarga si mati. Apa maksud takziah? Menghiburkan keluarga si mati, mendorong, menggalak mereka sabar, dijadikan dan doa bagi si mati. Ini doanya. Sebab itu ucapan takziah ni 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Itu sunatnya. Kalau lebih boleh tak boleh? Boleh. Macam saya ni hari ketiga lah. Dia mati 2 hari yang lepas. Yang ini hari ketiga. Mana boleh lagi lah saya pergi jumpa dia family dia hari ni. Kan? Ini 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita balik umrah sama-sama hari ke-7, boleh tak boleh? Boleh. Boleh kita bagi ucapan takziah sebab kita tidak keberadaan ketika hari kematian. Ini ucapan takziah. Jadi kita faham jangan salam takziah depan. Ini salam takziah juga. Oh, susah saya nak cakap lah. Ini ucapan takziah tuan-tuan. Kita mau beri ucapan takziah. Okey. Nanti saya akan tunjuk gambar lah. Masa rehat nanti saya tunjuk gambar. Tapi nampak tak gambar? Nampak nampak? Sebab nak tunjuk mayat cari gambar mayat ni lah tuan-tuan. Bila saya pun ingat 2018 ada saya buat kursus. Masa tu saya 2019 saya buat kursus dengan polis. Masa tu saya duduk di bahagian mayat lah. Alhamdulillah ada polis tu terima mayat okey. Allah tu dia tak okey terima mayat tu. Nak buat macam mana kita pun tak tahu. Kita tengok comel dia mayat kan. Sebab biasa sebelum nak buat kursus saya pergi hospital dulu. Buka peti, tarik tengok mayat. Ni comel ni boleh buat kursus. Kita booking nombor pilihan. Nanti hospital buat surat lah. Hospital hantar surat ke Jawi, kami hantar balik surat buat keluar mayat. Kami pergi tengok dulu lah. Tengok mayat tu dulu kan. Penuh mayat kok berbau busuk dan buat. Tak pakai syukur kita. Tak pakai nasi dan buat. Kan? Orang hampir baju ni. Kebetulan dia. Biasa mayat kita tak bagilah mayat tu. Okey, itu ini contoh ucapan dia saya dah buat. Tapi kalau boleh jangan gunakan bahasa ni. Gunakan bahasa percakapan. Apa saya jumpa keluarga si mati, sahabat dan terus sekalian sekeluarga, mudah-mudahan kita sama-sama doa supaya Allah Ta'ala ni bagi kepada si mati ni kerahmatan, keampunan. Itu ucapan takziah, bukan salam takziah. Okay. Itu apabila kita terima berita kematian. Yang kedua,
Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang sedang nazak, yang dah mati? Apa kita waris nak buat? Dah mati dah ni. Bila dah mati, waris nak buat apa pada mayat? Pertama, tengok mata. Kalau mata dia terbuka, tutup. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ambil daripada atas ni, tutup bawah. Yang kedua bacaannya, Bismillah wa ala sunnati. Bismillah wa ala millati. Kalau millati ni, tika dia nak tutup mata. Kalau baca Bismillah wa ala sunnati, waktu mayat. Si kubur jauh. Siapa pernah pergi ke kubur tengok orang waktu mayat? Ada? Dia waktu mayat daripada sini ke daripada sini? Waktu mayat ke kubur. Yang kalau kita pergi ke kubur, waktu mayat daripada sini ke daripada sini. Kebanyakan waktu mayat saya nak cerita semua daripada sini. Dia letak mayat sini. Pas 3 orang itu dalam lubang kubur, akad mayat sekaligus tu, betul kan? Itu cara boleh. Tapi kalau saya suka urus mayat, saya suka duduk sini. Ini kubur, 3 orang duduk sini, kepala mayat dekat sini, akad mayat daripada kepala kaki kubur. Ini kaki kubur ni. Akad mayat, tolong. Orang nombor 3 terima kasih sekali. Itu cara saya suka. Sebab dalam Islam cara dia ajar dia daripada sini, bukan daripada sini. Tapi tengoklah, jangan paksa orang buat. Tengok keadaan sini mudah ke tak mudah, kita tengok dulu. Jangan berkelahi dengan petugas kubur. Jangan berkelahi dengan nanti kita berpahala dengan petugas kubur, maka pokok dia nanti. Last kali dia tak nak gali kubur kita, dia tak nak tanam mayat keluarga kita. Pokok kubur ni tak ada kira. Macam itulah tuan-tuan. Lepas tu saya pergi kubur, saya tak komen. Saya okey, nanti saya jawab soalannya. Bila kita tanam mayat, pertama kita siram dengan air mawar, betul kan? Tanam mayat siap ke? Siram air mawar atas kubur, betul? Kan, orang muda macam mana? Air mawar kan? Lepas air mawar, apa dia? Bunga apa tu? Daun pandan. Kenapa kena daun pandan kuat? Apa dia? Bau wangi. Tak payah daun pandan lah wangi. Tak payah. Ambil minyak atas lah semua. Kalau dah nak wangi, ini dia guna apa? Tak payah. Kalau nak wangi tak payah minyak. Jangan guna daun pandan, jangan guna bunga. Apa dia? Ambil minyak atas lah semua. Itu nanti saya jawab soalan tuan waktu saya langgar tu, saya berkelahi dengan seorang dia mati pukul, dia sampai KL pukul 2 dari 2:30 mati dah. Masa tu tempoh PKP, pukul kedap tutup pukul 6. Nak cari di mana air mawar? Pukul 10 malam terima berita kematian. Mayat dia bawa balik ke KL. Nak bumi pukul 2 pagi, 3 pagi. Mana ada air mawar? Berkelahi pasal air mawar. Saya ada kubur kena itu. Saya pun pengwis lagi. Saya pun dia tak tahu dulu. Dia dia pun tak tahu saya B. Nak dengar cerita tu last. Dia tak kenal saya saya pun tak kenal dia apa. Kita pukul rapat pom-pom pada tu. Air mawar tak perlu cari. Kenapa perlu air mawar? Kalau di Kelantan laki ganas, air Yasin malam Jumaat siram atas kubur. Tak tidak. Kenapa air Yasin? Sebab apa air Yasin? Kalau sebab nak suruh mayat tu sampai air ke dalam, kena banyaklah air kan? Tak payah, nanti kita jawab soalan. Kalau dalam nota saya yang kedua saya bagi. Okey, sunat kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang kedua,
ikat. Kalau mulut terbuka, ambil tadi ni, kain, ikat sampai ke ikat kat kepala supaya mulut tak terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang baru mati ni sunat ambil minyak. Ambil minyak, sapu dekat sini. Lepas tu kita buat macam ni, exercise. Letak minyak sini. Kalau keluarga kita mati, ambil minyak letak sini, buat exercise. Letak dekat sendi-sendi, supaya bila kita letak minyak yang tak panas, nanti mudah proses itu mati. Sebab mayat ni dia cepat keras, tuan-tuan. Itu tujuan kita letak minyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, letak jenazah di atas atau seumpama yang tinggi daripada lantai. Mana kita letak satu benda di atas lantai lah, tuan-tuan. Kita letak satu benda di atas lantai. Kalau mati, kita letak atas. Tapi kalau tengok kes lah, tengok kes. Kalau tempoh PKP itu kena tengok kes. Satu kes, kawan saya pengasuh dia orang Thailand, mati dia, mati dekat tangga. Tak tahulah jatuh tak tahu. Maka pihak polis mari tengok mana mayat. Tengok mayat sudah baring dan ditutup dengan selimut dan sebagainya. Polis kata jangan usik mayat kes macam ni. Tak dibenarkan. Betul lah. Kan sebab dia nak tahu sebab apa punca kematian. Kalau dia sebagai pengasuh, kan. Tapi sebab dah usik, tak ada nak kata apa lah. Yang kedua, dan tempoh PKP bahaya sentuh mayat ni. Takut positif dan sebagainya, kan. Yang lepas tu kita tempoh hari tu, kita jaga tuan-tuan. Lori tak jaga je. Kan. Sebab ramai orang sini ramai yang ambil dos tu. Saya setakat 2 je. Yang ketiga saya tak ambil. Paksa macam mana pun saya tak ambil. Setakat 2 cukup tak. Itu pun letih. Tutup main poster lain lah kita ambil. Okay. Yang kelima, buka dan keluar kaki hendaklah menghadap ke arah kiblat. Kaki hadap kiblat. Kaki menghadap kiblat. Dan kalau orang tua sampai dulu, dia letak satu benda di atas perut, gunting ke. Itulah supaya perut tidak kembung, ya. Itu yang kelima. Okay, yang keenam, meletakkan yang keenam, menanggalkan pakaian supaya tidak cepat rosak. Yang ketujuh, sunat menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain yang nipis supaya tidak panas. Kalau dia mati kat Mekah, dalam tempoh ihram biasanya kepala mayat apa? Saya baru tengok dalam satu slide Al-Haramain di Mekah, imam solat jenazah, ada satu jenazah tu kepala nampak. Itu kita tahu dia mati dalam keadaan ihram. Kalau dia mati dalam keadaan ihram, tidak disunatkan dia menutup muka. Kalau kita nak tutup dia ketika baru mati pun tak sunat, tak boleh tutup sebab dia dalam keadaan ihram, tak boleh tutup kepala. Sebab tak boleh tutup kepala, kita tahulah. Yang ke-8, sunat segera menjelaskan hutan si mati. Kena jelas hutan dulu. Ini lepas mayat baru tanya hutan. Hutan ni kena selesaikan sebelum pengurusan jenazah, sebelum kafan, sebelum mandi, kafan, solat dan sebagainya. Hutan wajib dibayar. Orang mati syahid, kalau ada hutan tak dapat nikmat syurga. Sehingga hutan itu dijelaskan. Itu bagus teman-teman. Itu kita kena ambil kurang. Hutan ni kena ambil kurang. Betul. Nak minta hutan tika hidup susah nak dibayar. Paling bagus bila tunggu dia mati baru bayar hutan. Itulah tuan-tuan. Saya 2001 ada seorang wanita mari jumpa saya, minta hutan ayah saya sebanyak RM100. Dia kata, Ustaz, ayah Ustaz hutan dengan saya ni RM100. Saya tanya bila? Tahun 1980,000. Mari minta RM20,000 satu. Dia pun bagi tahu. Tak masuk syurga nanti. Okay, saya pun tanya tuan-tuan, wajib tak anak membayar hutan si ayah? Wajib tak wajib? Wajib tak wajib? Ayah berhutang, wajib tak anak bayar? Maka punya tak wajib. Ayah kita tangguhlah, dia hutang. Itu jawapan mereka. Jawapan ulama tasawuf, kita sebagai anak, maka bayarlah hutang untuk ayah.
Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak mengaji, kita kena belajar 3 mata pelajaran: tauhid, fiqh dan tasawuf. Belajar ilmu ni insya-Allah tak sesat. Ya, ni. Kalau belajar fiqh saja, ilmu tasawuf tak belajar, tak boleh juga. Ilmu tasawuf kena belajar. Fiqh tak belajar, tauhid tak belajar, tasawuf belajar. Oh, sesat juga. Takut nanti berzikir tak betul pasal. Sebab nak dekat dengan Allah, zikir saja tak salah. Tu yang banyak hari ni. Tu banyak yang saya temui. Okey, kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidayni hatta yuqda anhu, kata Nabi. Roh seorang mukmin terikat dengan hutang sehingga dijelaskan hutang tersebut. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi ke kubur bagi salam, mayat tahu tak? Dia dengar tak bagi salam? Tak dengar? Kita pergi assalamualaikum ahliyan minal mu'minin wal muslimin, dia dengar tak kita bagi salam pada orang mati kubur? Dengar? Laki canggih orang Kelantan, kami semalam jemaah roh balik ke rumah. Tu laki canggih. Sebab tu Kelantan kami semalam jemaah pakai senyum. Sebab nak tahu roh balik, tuan-tuan. Okey, roh balik tak balik, roh dengar tak dengar, bergantung kehendak Allah. Kalau Allah tak ada bagi dengar. Sebab bila mati, roh tempat lain, jasad tempat lain. Sebab itu orang tanya, Ustaz, apa hukum MH370? Untuk dia Ustaz, dia tak ada kubur, tak kena soal. Tinggi pemikiran orang Melayu kita. Dia masalah ada kalau dia tak ada kubur, kau tak ada kubur, mati je tetap kena soal. Sebab jasad duduk di air, roh dia duduk alam barzakh. Yang disoal roh dia, bukan jasad dia. Jasad nak soal macam mana? Dia kata tu tak ada roh. Mati berpisah roh dan jasad. Lepas tu bila kita pergi kubur bagi salam, Allah Ta'ala kata, anakmu mari tu. Jawab salam tu, dia akan jawab. Macam kita pergi rumah kan? Pergi rumah, dengar tak dengar, bergantung pada ke rumah kan? Sama juga ziarah kubur, dengar tak dengar, bergantung kehendak Allah. Biasa kata ulama, pendengaran orang yang kita pergi kubur ni biasa dia dengar. Dia akan jawab salam itu. Lepas tu bila pergi kubur, bagilah salam tuan-tuan. Bagilah salam. Okey, hutan, tanggungjawab waris. Sini nama kerja KL kan? Nama kerja KL? Lepas tu bayar zakat mana? KL ke Selangor? Selangor? KL? Untuk bayar KL. Zakat KL untuk tuan-tuan. Sebab apa untuk? Kalau kita mati dapat khairat kematian RM3,000. Habis tak kali ke KL mati. Marah pusat zakat Selangor, lembaga zakat. Dia bayar zakat ni ikut di mana kita bekerja. Itu afdal. Bukan di mana tempat kita bekerja. Betul dulu. Macam isteri saya bayar Selangor. Sebab isteri saya tidak Selangor, walaupun duduk KL. Itu afdal kita bayar. Itu afdal. Okey, tanggungjawab waris pertama, bila mati ambil duit semati, buat pengurusan. Buat pengurusan mayat. Yang kedua, jelas hutan semati. Hutan ni dua, hutan Allah, hutan manusia. Hutan Allah badal hajinya, hutan Allah zakatnya, fitrahnya, apa? Kafarahnya, fidyahnya, nazar. Itu kena bayar hutan. Kena jelas dulu tuan-tuan. Hutan dia manusia, habis semua selesai, barulah akikkan harta pusat atau 1/3 harta. Ini ayat anak tuan-tuan. Bila badal haji lah, saya nak sikit badal haji. Bila badal haji, tuan-tuan tengok di luar sana ada 1,500 badal haji kan? Itu hati-hati tuan-tuan. Badal haji ni saya pernah buat badal haji. Untuk 2020 saya ambil 2020, 2021 saya ambil badal haji 17,000. Ada seorang yang ambil, yang lain tak ada. Dia kata mahal. Memang mahal kan? Sebab kita nak bayar orang buat haji tu 17,000 dia. Kalau 1,500 tu saya tak pasti dia buat ke tak buat. Saya bimbang bayar 1,500, dia kumpul 30 orang. Kali lah 1,500 kali 30 dapat 40,000. Hampir macam itulah. Jadi setahun pada haji tu saya boleh buat satu tu. Dia tak dikumpul 30. Jadi sebab itu tuan-tuan, buat pada haji ni kena yang kualiti. Ayah tinggal pada haji. Dan pada haji ni kita soal dulu,
Masa hidup wajib tak pergi haji, tak wajib tak perlu bayar haji. Itu contoh tuan-tuan. Dan yang ke-9, doa kepada semati. Dan yang ke-10, segerakan pengurusan. Bagi tahu kepada orang mati, kepada masyarakat untuk hebohkan kematian. Dan ke-11, pengurusan. Yang ke-11, sebelum pengurusan mayat, pastikan tengok di mana dia mati. Kalau mati di hospital, tak perlu lapor kepada pihak polis. Kalau mati di rumah, kena lapor kepada pihak polis. Dia panggil saja aktiviti, akan hadir ke rumah untuk melihat. Kalau 60 ke atas, kalau dia mati, kalau polis itu kata tak perlu buat apa-apa tindakan postmortem, dia akan keluar permit, maka pihak polis akan keluar permit, dia panggil permit mengkubur. Dapat permit itu tuan, baru boleh uruskan mayat itu. Selagi permit tak keluar, jangan dimandi, jangan dikapal. Takut tiba-tiba polis kata bawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Kita dah mandi dah. Pernah berlaku satu kes tahun lepas, kalau tak silap saya, jadi anggota polis meninggal dunia. Saya rapat dengan dia, dan dia ni bagus. Saya tengok dalam grup dia meninggal pukul 12 tengah hari. Tengok dalam grup akan bumikan selepas asar. Kejut saya lepas asar. Mati kalau lepas asar bumi. Saya bawa kereta saya pencuk ke sekitar. Kan? Apa sekitar? Siapa-siapa? Saya jumpa isteri dia, tengok mayat. Saya tanya, bila nak urus mayat ni? Lepas asar Ustaz. Saya kata, pihak hospital dah mari ke PKD? Belum lagi. Okey. Yang kedua, dah buat laporan polis ke belum? Belum lagi. Pihak masjid nak ambil pukul 3. Pihak masjid dah siap dah pakai kapal. Maka marilah PKD, mayat ni tak dilepaskan. Mayat kena awak pergi ke hospital Tanjung Karang untuk swab test. Dan polis pemandi boleh kata bincang postmortem ke tidak, yang penting ada laporan kesihatan. Dan memang dia ada laporan. Dia mati, dia duduk di tasik, dia balik rumah dia sekejap, maka pergi cari laporan dia sakit jantung, dapat surat tu, maka tak kena postmortem, lepas isyak baru ke bumi, sebab dah keluar result yang adalah negatif. Jadi nak apa-apa tunggu permit mengkubur. Kalau dalam slide saya ni ada permit. Permit dia panggil permit mengkubur, dia boleh. Okay? Dapat permit baru boleh proses untuk tindakan mandi, kapal, kubur dan sebagainya. Okey, itu tajuk yang ketusnya. Okey, ada persoalan pada tuan-tuan? Tengoklah tuan-tuan dia nampak. Saya tunjukkan. Dia tu kena tunjuk last ni. Okey, pengurusan jenazah orang Islam kata Nabi, Isra'u bil janazah, bersegeralah mengurus mayat. Okey, Nabi mati hari apa? Hari Isnin kan? Bila Nabi dikebumikan? Bila Nabi dikebumikan? Siapa tahu? Hari Isnin. Nabi dikebumikan hari Rabu. Kenapa lewat? Jadi jangan sandar apa yang berlaku dalam peristiwa Nabi. Nabi masa hari kematian, negara ketika itu ada tak pemimpin? Khalifah? Tak ada. Masa berlaku kematian Nabi, apa berlaku peristiwa? Kemurtadan, riddah. Maka terpaksa mesyuarat latih khalifah. Ijab punya bincang, baru latih Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar baru bagi tugasan siapa kena urus yang nak murtad itu, siapa nak urus mayat dan sebagainya. Itu lain tuan-tuan. Memang betul kena segera urusan mayat. Bila urusan mayat ni kadang-kadang isu postmortem lah masyarakat kita. Waktu saya biasa bentang, kalau saya pergi dialog, saya jawi polis, hospital, pihak PBT. Soalan paling banyak kena soal 2 orang saja. Siapa dia? Polis dengan hospital. Saya selamat, PBT pun selamat. Polis dengan hospital kena tanya. Sebab apa?
Mesti dia akan tanya, Ustaz boleh tak ada tanya polis kalau tak nak postmortem boleh ke tak boleh? Kan? Kami tak nak postmortem lagi, tak nak zalim. Nanti tu. Jadi kadang-kadang polis hospital jawab tu, jawab. Masyarakat takkan terima. Saya kata, awak tak payah jawab lah, bagi saya jawab. Kita kena jawab hukum terus. Kata, dalam Islam benarkan untuk kita benarkan postmortem, dibenarkan. Dibenarkan, tak ada masalah. Jangan duduk takut kan? Jangan duduk fikir apa-apa saja dan sebagainya. Waktu tuan-tuan ada seorang pemuda, orang polis. Dia mati kemalangan jalan raya berumur 25 tahun. Dia mati tuan-tuan, dia wasiat. Dia isi orang di hospital HKL, kalau dia mati ambillah apa saja yang ada pada anggota. Oh hebat dia tuan-tuan. Ayah dia waris dipanggil, ayah dia dipanggil, ibu dia dipanggil, dimaklumkan kepada kedua ibu bapa dia. Anak tuan ni setuju menyerahkan segala apa yang boleh digunakan pada badan dia untuk ditransport pada mayat lain, kepada orang yang hidup. Boleh tak? Ayah dia jawab, apa yang hasrat anak saya ikut saja. Saya mandi mayat tu pukul 3 pagi. Postmortem pukul 8 malam, habis 3 pagi. Tuan-tuan, saya mandi dan hospital ambil ambulan, hantar mayat tu ke polis. Bagus. Kita jangan takut. Mata yang dipakai oleh orang itu jangan fikir kalau dia buat maksiat kita dapat dosa tak? Ada. Kita sedekah. Kalau kita operate mata hilang satu, lepas tu di akhirat nanti ada tak mata kita satu lagi? Orang kita ni dia banyak fikir benda-benda macam tu. Jangan dia fikir mata kerja Allah, itu urusan Allah. Nah, boleh tuan-tuan, postmortem dibenarkan dalam kaedah fiqh. Dibenarkan. Dibincang secara rinci peringkat kebangsaan tentang hukum postmortem dalam Islam. Sehingga ada beberapa penulis-penulis buku, tak ada masalah, boleh. Okey tuan-tuan sekalian, saya nak ambil kelebihan pengurusan mayat ni. Biarlah kita berminat untuk urus mayat ni tuan-tuan. Tak kira lah, saya dah tengok sendiri ramai tenaga muda. Bagus tuan-tuan, biar orang muda ni kita ke depan dalam urusan mayat. Siapa mati orang mati dan tidak cinta aib orang mati, diampunkan dosa kita sebanyak 40 kali. Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marratan. Kita mandi mayat, kita tak cinta aib orang mati, Allah Ta'ala ampun dosa kita sebanyak 40 kali utuh. Yang kedua, wa man kafana mayyitan, siapa yang kapan mayat, kasallahu min sudusi istabar, siapa kapan mayat akan dipakai pakaian syurga oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, siapa solat mayat, solat jenazah. Baik itu tuan-tuan, kenapa kita sembahyang mayat? Sebab apa? Siapa tahu? Sebab kenapa kita solat jenazah? Kita solat jenazah sebab dua benda je tuan-tuan. Sebab dua, jangan lebih. Siapa jawab lebih tak betul. Dua. Satu, ganjaran pahala bagi orang yang solat. Siapa solat jenazah, pahala sebesar bukit Uhud. Ada setengah hadis kata sebesar bukit. Yang kedua, kita nak tolong orang mati. Sebab itu kalau solat jenazah, tuan-tuan kena bila Jumaat. Tuan-tuan pernah bila tak Jumaat? Bila solat jenazah ada bila tak? Kena bila tuan-tuan? Bila? 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 tengok baru 36 jangan solat. Pergi cari 4 orang ni, cari 4 orang, telefon mana-mana ada kat rumah. Tunggu solat jenazah, telefon cukup 40 solat. Apa kata Nabi? Sekiranya solat mayat itu disolatkan oleh 40, dan 40 itu tidak syirik pada Allah, dan 40 itu semua doa kerahmatan, keampunan kepada si mati, kata Nabi, malaikat mayat itu Allah pasti memberi syafaat kepada si mati. Dia cukup 40. Bila tak terbilang? Lainlah kalau ada mati, orang mati solat jenazah ada 4 orang, orang cari 36 susah. Okey, 36 orang lelaki nak cari ke mana tuan-tuan? Tak cukup kan? Dia paling kurang 40 orang. Waktu bila solat mesti 40 orang solat jenazah. Yang keempat, gali dan tanam mayat. Hari ni kalau tak gali kubur, tak gali kan? Dia ada penggali. Kita pergi ke kubur, jangan suruh waris yang tanam mayat, kita pun tanam juga lah.
Ambil tanah buat kubur, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Siapa yang gali dan tanam mayat, saya tak gali, saya tanam. Ujriya lahu minal ajri ka'ajri maskanit askanahu ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Pahala kita seumpama kita ada sebuah rumah, kita minta orang itu duduk rumah kita dan dia duduk secara percuma sampai hari kiamat. Kita cakap pada dia, duduklah rumah aku ni sampai bila-bila, tak payah bayar sewa. Itulah pahala kita dapat. Tanam mayat. Waktu pengusaha mayat kita tuan, kelebihan terlalu tinggi. Kena belajar dan kita kena ke depan. Berani tuan-tuan, terutama orang muda. Sebab saya pun muda lagi, itu saya berani ke depan. Walaupun dia umur tua, tapi muda lagi. Tak tahu lah tuan-tuan sini umur berapa. Saya umur tua sikit lah, tapi tua dia muda. Sebab saya duduk pejabat, saya panggil orang tukar. Dia boleh saya panggil kak. Rupanya tua saya 3 tahun dengan dia. Kita panggil dia kak sebab dia nampak tua. Saya pun cek IC, rupanya aku tua sekali saya. Waktu duduk di polis, umur 40 kena cek semua tu. Saya memang tak minat cek. Waktu petua saya jangan cek ada penyakit. Biar mati-mati pun mati terus. Mudah. Kalau cek ada kecil manis susah nak makan. Ya kita kena cek kita. Makan sedap. Makan yang nak makan. Tengah malam pukul 10, pukul 11 nanti saya petua saya tak cek. Waktu anggota polis yang pakai CPP meninggal dunia main jin. Mati-mati sebab 2 jatuh. Sebab 2. Orang main jin tu jatuh. Bagus dia tu kan. Mata-mata tak ada apa. Mati aku mudah ni. Waktu tak boleh makan, orang ni tak boleh makan susu. Jadi petua saya tak cek. Rupanya jadi polis wajib cek. Jadi saya pakat lalu tu saya. Tentu cek saya ni buat baik-baik semua ya. Gitu. Dia pun cek. Tu nak tahu comel apa dah. Tapi kita tidak tipu. Memang betul tuan. Memang betul. Sebab kita ada petua dia. Okey, jadi kita kena minat mani mayat ni. Saya nak tanamkan supaya kita minat belajar tentang pelajar. Yang ada kematian kita kelepas. Belajar slow-slow, tak boleh kita belajar daripada sikit-sikit. Habis sekali dia kita boleh. Tapi ada mungkin penduduk sini dan sebagainya. Sebab saya pernah lalui pada tahun 2003, 2004, 2005. Saya lalui di Putrajaya. Masa tu tahun baru Cina bercampur dengan Chongqing Lahore. Jadi imam-imam semua balik Kelantan. Sebab banyak pegawai saya, kawan-kawan saya ambil Kelantan. Berlaku mati di Putrajaya. Last kali main tak ada pemandi, buat pergi mandi Sungai Besi. Dulu lah tahun 2003. Dari okey lah. Dari penuh dah pemandi. Swasta aku banyak tadi. Cuma sedia duit je lah. Ada seorang tu dia buat pengusaha mayat. Hebat dia. Jenazah tak ada, pemandi tak ada, kapal tak ada. Tapi dia buat projek mandi orang mati. Hebat dia. Kan? Dia tipu je. Ustaz, boleh mandi mayat ke? Boleh. Berapa Ustaz ambil? Saya ambil 3,5 lah. Jaringan kapal. Okey, nanti saya hubungi Ustaz ya. Nanti tu siap lah. Kalau dia kata, jadi Ustaz, jadi. Jadi tu. Lepas tu saya letak tu 3,5. Okey, dia pun tanya, ni kita nak balik mayat ke Johor ni, berapa ambil bank? Dia kira 1,500 lah. Okey, nanti kita hubungi. Dia akan tahu semua bank. Dia pun campur-campur, dia pergi jumpa balik. Okey, 300, bank 1,500. Mana 1,800. Dia pergi jumpa balik lagi lah. Urus mayat A sampai Z, buat balik ke semua bank saya urus, saya ambil 2,500. Untuk sejuk-sejuk dia 700. Itulah. Orang itu nazak dekat uat, dia dah ada kat polisi. Nazak tu. Lepas tu lakukan kajian tu. SPRM masuk tu. Itu isu dia. Okey, mandi mayat. Saya akan ringkas mandi mayat sebab kita akan cerita dan dapat praktikal nanti. Okey, mandi mayat kita tuan. Saya nak ambil part mandi mayat ni. Okey, masuk mandi. Meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan jenazah sehingga bersih dan suci daripada kotoran serta najis yang ada pada tubuh. Okey, kita mandi mayat ni
seperti kita mandi, itu saja. Kalau kita tak ada kapur baru, sebut cendana tak ada, tak apa tuan-tuan. Dua benda ni adalah untuk memandikan mayat saja, menghilangkan bau busuk saja. Jadi nak mandi mayat ni mudah je tuan-tuan, seperti kita mandi orang hidup. Okey, saya tak ingat tahu berapa pengalaman saya pernah tengok bagaimana orang Syiah mandi orang mati. Dia mandi orang mati, dia dirikan mayat tu. Oh, jangan ni. Jangan ni. Dia diri, dia apa? Dia mandi. Itu orang Syiah. Itu saya tengok depan mata saya sendiri. Semua tak berani neraka masa tu. Sebab takutlah, sebab pokok Syiah jangan kan. Dia semayang pun 5 takbir. Dia baca talqin lagi kanan tuan-tuan. 2 kali talqin. Talqin pertama dalam kubur. Sebelum nak di tanah mayat awak masuk dalam kubur, dia baca talqin kat telinga. Dia buka telinga tu, dia baca. Kan? Main sebelum bumi, dia baca kali kedua. Tapi kain kapel dia ada 5. Semua kain kapel tu dia ditulis. Semua lah pokok Syiah tuan-tuan. Sebab saya jaga Syiah lama. Kan? Sehingga saya dilanggar oleh pokok Syiah. Sebab tu kalau saya pergi ceramah masjid pasal Syiah, tak boleh tajuk Syiah ajar sesat, tahu nanti. Dia kena cerita penyelewengnya akidah, tajuk tu. Nanti pokok dia mati. Dia mati, dia tahu kita tajak kita apa dia buat semua. Lagi pokok Syiah ni tuan, sebab kita tidak mengenali dia. Dia mengenali kita. Jadi itu proses mandi. Okey, kalau isteri mati, siapa paling afdal mandi mayat? Siapa tuan-tuan? Isteri mati. Suami. Isteri mati, siapa paling afdal? Suami. Yang paling afdal mandi orang mati kalau isteri mati adalah wali kepada si mati, bukan suami. Afdal namun tentang kata wajib suami wali bukan. Afdal yang mati isteri adalah wali kepada si mati. Afdal. Sama juga solat mayat, solat jenazah pun sama. Afdal solat jenazah adalah wali kepada si mati. Wali bukan suami. Ya. Tu. Jawapannya ada kat sini, saya tak bagi tahu lah. Ada tu. Mereka yang layak mandi jenazah adalah mereka yang layak menjadi imam. Jadi imam adalah wali, maka dia pun mandi, dia pun tu. Cuma kita bagikan kategori, kalau mati itu lelaki, maka lelaki. Kalau kosa, pondan. Kalau sajak mati, maka laki lah mandi ya. Tak ada perempuan. Sajak itu mati, laki lah. Sebab dia laki. Dia tidak perempuan. Walaupun jadi foto semua. Saya dah tengok kemaluan orang lelaki pondan. Memang tak ada belakang dia hilang. Dia foto tuan-tuan. Kalau saya kerja pengat puasa dulu kan, akak pondan masuk bilik saya, ngajar. Saya nak tengok. Dia pun ngajar. Mana kakak kamu ni? Foto satu tu. Kos dia hampir 30,000. Tanda tuan-tuan. Sanggup korban nak hukum. Dia tina tu tak tahu. Hukum dia tak tahu. Kita cerita hukum kan. Tu kita nak tengok. Kalau kanak-kanak laki boleh, wanita boleh, suami, isteri, ayah, ibu, anak, ayah, ibu, mahram, kosa, laki dan wanita. Kosa ni bukan dia buat, tapi Allah Ta'ala mencipta. Kosa lainnya. Okay. Saya nak ambil syarat wajib mandi. Saya ringkas semua panjang tuan-tuan. Selak ni kalau nak habis tu, tak habis. Okey, syarat wajib mandi. Syarat wajib mandi ni ada 4 syarat. Sebelum nak mandi mayat, kita kena pasti dulu mayat ni. Mayat macam mana? Pertama, jenazah muslim. Kalau tidak muslim, tak boleh mandi. Okey, yang pertama. Yang kedua, hukum haji. Okey dengar baik-baik. Lepas ni tak payah telefon dan ustaz-ustaz, tuan-tuan yang dapat jawapan. Ini surau berstembak untuk jemaah seribu. Okey, mayat bayi. Kalau belum cukup 4 bulan belum cukup 4 bulan 120 hari. Kalau gugur tak cukup 120 hari, tak payah di salat, tak payah di kapan, tak payah di apapun.
Hanya basuh, balut, hantar ke kubur. Okey, itu. Okey, mayat tak cukup 6 bulan. Tak cukup 6 bulan. Mati ketika berumur 5 bulan. 5 bulan tanya soalan. Ada tak tanda-tanda hidup? Apa tanda hidup? Menangis, bergerak. Tak ada keluar-keluar. Maka daripada 4 ambil 1 hilang. Masuk kapan ke bumi, tak payah solat. Kan? Tapi dia cakap, Ustaz, ada tanda hidup, menangis. Lepas 5 bulan, keluar, bergerak. Okey, buat 4 tahun. Buat kan? Mandi, basuh, kapan, solat, baru kita ke bumi. Okey, solat ni tuan-tuan, doa yang ketiga, nak baca doa apa? Nak baca doa apa? Nak baca Allah maghfirlahu juga. Kalau jadi terimam, baca Allah maghfirlahu, memang jem terimam tu. Memang berat terimam tu. Kalau saya dengar, kena basuh terimam tu setiap hari. Basuh bagi cuci. Sebab mana Allah maghfirlahu pun Nabi tak ada dosa. Doa dia dalam bahasa Melayu, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berangsungnya pujian yang kamu timpah kepada kedua ibu bapa ini ya Allah. Kau gantikanlah yang lebih baik untuk keluarga ini ya Allah. Kau berikanlah ya Allah budak ini untuk syafaat kepada kedua ibu bapa. Sebab itu kalau budak belum balik, mati, contohnya mati hari itu umur 11 tahun budak lagi. Mari ayah dia, Ustaz baca talqin, tak boleh. Saya tak baca. Ini bukan Wahabi tak Wahabi ni tuan-tuan. Kenapa tak boleh baca talqin? Kenapa tak? Sebab budak ni syukur, tak payah baca lah. Malaikat pun tak soal. Sebab siapa nak soal dia belum balik, dosa tak ada. Hak yang kena baca talqin, pokok kita ni, Allah Alam ni, bukanlah ni kan. Dia tak terima. Kita jawab dia tu lah. Bila jawab dia tu, beng, kena. Jangan panggil Ustaz ni Wahabi tu. Susah lagi lah. Kan? Siapa mati orang tu? Mati dah dia tu. 2 bulan lepas. Dia yang cerita pasal saya Wahabi tu. Kalau Wahabi kata saya tak bagi baca tahlil tu, hari itu ada seorang anak OKU meninggal dunia, perempuan anak OKU. Anak polis lah. Dia mati. Lepas tu bumi siap, belum baliklah budak tu. Ayah dia kata, Ustaz malam ni buat tahlil. Saya kata, minta maaf malam ni saya tak boleh makan di tempat lain. Nanti kawan saya nanti. Sebab dia mengajar. Apa jawab kawan saya? Syekh, kalau tahlil malam ni anak tak boleh mengajar. Saya pun telefon dia. Anak jangan bodoh sangat, Syekh. Dia cerita di atas. Kalau ni, kok mati tu belum balik. Ayah dia mati lah bodoh. Tahlil untuk ayah dia. Gitu. Kan kita kena jangan buat. Orang dah sedia makan, tahlil lah. Harapan kan. Tapi kalau saya tahlil ringkas. Sebab kalau saya tahlil, saya akan tengok jemaah. Tengok jemaah, mulut tegak ramai. Ni semua tak nak tahlil ni, saya berikan. Waktu tu. Sebab jemaah nak makan je. Kan. Sebab tu kalau tahlil, saya telefon dia telefon. Ustaz, tahlil malam ni. Saya tanya dia, makan apa? Misu ke, behung ke. Orang ini nasi biryani. Okay. Kalau behung sup, kita tahu orang lain lah. Okay. Yang ketiga, terdapat orang si mati. Anak telefon saya pukul 12 malam. Dekat juga, Ustaz, ayah saya baru potong kaki. Nak buat apa dengan kaki? Dia tanya saya orang Kelantan ni, bukan orang Johor. Orang Kelantan. Dia tanya, Ustaz, ayah saya potong kaki. Nak buat apa dengan kaki? Apa jawab? Buat sup kan? Dah tanya nak buat apa? Dia tanya lah. Soalan tu kena bijak lah. Tanya saya buat sup. Ustaz nanya waktu itu, dia tanya soalannya, dia tanya nak buat apa? Macam mana proses kaki ni, macam nak buat ni semua ni Ustaz? Tunggu besok lah tadi pupuk, nak tanam masanya orang tak tanam. Jadi nak pastikan kalau si mati itu hidup, potong kaki dia masih hidup dekat hospital. Jangan disolat mat kaki itu. Kamu masuk-masuk Ismail kaki. Tua hidup. Lepas tu kita kena tahu hukum. Kan? Kecuali tuan dia mati. Itu bab lain. Nampak tu, nombor 3 ni kena pasti. Yang keempat, bukan mati syahid.
Syahidnya ada 3, syahid dunia akhirat, syahid dunia. Nah, nanti kita baca buku kalau ada nota saya, ini ada dalam nota saya. Nanti saya bagi nota lain. Nota ini ringkasan. Atau satu lagi saya akan bagi nota itu muka surat 376 muka surat. Oh, ini 176. Saya bagi ringkasan. Ya, ada lagi saya ringkas. Nah, kalau satu lagi buku saya 376 muka surat. Nanti saya bagi. Oke, saya tinggalkan banyak ini. Nanti kita cerita sekejap lagi. Oke, cara mandi jenazah ini ada 3 cara. Harus mandi, sunat mandi, sunnah mandi. Siapa pengalaman yang urus mayat sini? Mandi mayat? Siapa? Ada? Yang biasa mandi mayat? Tak ada? Siapa? Oh, dia mandi ni ada 3 jenis. 3 kan? Satu, harus mandi. Harus mandi macam mana? Ambil air, siram dia supaya kita mandi wajib kan? Mandi wajib siram, lepas tu sabu, lepas tu mandi. Itu harus mandi. Sunat mandi, lepas mandi ambil wudu. Biasa mandi mayat, lepas mandi ambil wudu kan? Itu dia panggil sunat mandi. Sunat mandi, istijah, berwudu, baru mandi. Itu sunat mandi. Macam kita mandi wajib lah. Mandi wajib kita bersih kotoran, lepas tu kita pun ambil wudu. Siap ambil wudu baru kita mandi. Tengok gaya masing-masing pada pemandi ya. Tengok gaya pemandi macam mana, kita jangan lalai. Yang penting mandi ni tak kisahlah mandi apa tuan eh. Cara yang penting meratakan air ke seluruh badan, menghilangkan kotoran. Itu saja mandi. Cara mandi saya tak cerita lah. Kita akan bersama. Saya akan pergi terus kepada buat kayak kapal tu saya tak payah buat cerita. Sebab nanti kita akan dalam praktikal kan. Tuan-tuan dengar dalam praktikal, baru tuan-tuan balik baca buku, baru dia cepat faham. Tak faham boleh tanya saya melalui hubungi telefon nanti. Kita boleh WhatsApp, ada masalah yang penting bagi tahu lagi. Ada seorang tu dia dapat nama telefon saya tiap-tiap pagi dia hantar benda lain. Oh, saya nak pergi gitu. Jangan hantar tiap-tiap pagi. Ini tiap-tiap pagi dia hantar. Kita gunakan telefon itu, jangan telefon, jangan hantar benda tu pagi. Ini pokoknya mesti terbaru. Allah, penuh mudah. Ini ada ni, saya tak jawab lagi. Kadang-kadang besok baru saya jawab salam dia. Besok baru saya jawab. Kali ini saya tak jawab kan? Kan? Sebab telefon saya satu hak sibuk. Sibuk apa dengan anak saya? Cuma lagi saya bagi sini je. Kalau saya tak bagi sini, anak saya je. Kalau pun saya telefon polis, dia kata, kan Ustaz tak angkat telefon, minta maaf tuan, telefon saya duduk dengan anak, saya duduk tempat lain. Empat satu hak saya tak nak diganggu. Kan saya tak kemana-mana, saya rehat. Sebab telefon adalah hak saya, bukan hak kerajaan. Nak telefon saya, bagi nombor telefon, bagi nombor, boleh saya jawab 24 jam. Sebab kerajaan bagi. Ini saya beli, nombor pun saya bayar bil. Jadi ikut saya lah. Orang nak bangun, ikut dia. Itu saja kita nak, tak seronok kerja. Saja kita buat. Okey, kita nak ambil terus kepada mandi. Pada hukum solat jenazah. Okey, saya nak ambil kelebihan saya dah cerita tadi. Saya nak ambil, okey, syarat solat jenazah. Ini berlaku masalah. Tuan-tuan ini masalah. Sahabat solat jenazah berlaku ni satu kes ni. Sahabat tu ayah dia mati lepas asar. Dia pun masuk dalam grup, ayah saya baru meninggal dunia. Pengusi surah dalam grup, selepas maghrib solat jenazah bagi. Sebab jenazah kau balik ke Perak. Dia umur dalam grup, selepas maghrib solat jenazah bagi. Saya pun diam dalam grup tu. Sebab saya tak cakap dalam grup tu, saya diam je. Saya pun sibuk pergi ngajar. Dan besok lepas subuh, saya jadi imam subuh, saya pun tanya, maghrib semalam ada salat jenazah lain? Ada Ustaz? Ada. Saja je saya telefon. Sekejap kita tunggu sekejap, saya nak telefon anak dia. Saya pun telefon anak dia. Ayah ni dah pergi semalam ke pagi ni? Oh, lepas subuh baru nak mandi Ustaz. Kita tak dengar ke? Lepas subuh baru nak mandi.
Apa hukum solat jenazah gaib? Sah atau tidak? Semalam? Tak sah. Tak sah. Syarat nombor 1, solat jenazah gaib seperti solat 5 waktu. Yang kedua, jenazah telah dimandikan, baru boleh solat. Kalau belum dimandi, tengah mandi, tak boleh solat jenazah. Maka sah atau tidak? Tak sah, nak tuan. Sebab tu saya tak nak tegur, kan? Sebab apa saya tak tegur? Sebab saya dah boleh mengklik situ tajuk ni. Jadi tak payah tegur lah, saya tahu lah tu. Ilmu amalan kasyajari bila simari. Ada ilmu tak beramal seperti pokok kelapa tak ada buah. Jadi syarat nombor 2, pastikan mayat itu telah dimandikan. Okey, boleh tak kita mandi mayat, kita kapal kemudian kita solat dulu? Boleh ke tak boleh? Lepas mandi siap semua, bawa mayat ke depan, kita pun solat, siap solat, kita hantar ke belakang kapal. Boleh ke tak boleh? Boleh. Syarat lepas mandi, bukan syarat lepas kapal. Afdal mandi solat mayat selepas dikapalkan, itu terbaik. Syarat mesti lepas mandi. Yang kedua, ini berlaku tuan-tuan 2 minggu lepas. Mayat, imam belakang mayat. Imam belakang mayat. Imam kat sini, mayat duduk belakang, makmum kat sini. Ajaib tuan-tuan. Kan? Cuma saya belum ambil maklumat lagi lah masjid tu. Ada nak pergi tanya lagi. Pelik tuan-tuan. Mayat duduk tengah, imam duduk belakang. Syarat mesti solat jenazah mayat berada di hadapan imam. Ini mayat duduk tengah-tengah. Oh, ajaib tu tuan-tuan, ajaib. Ini berlaku di KL. KL memang kan. Jadi syarat ketiga, pastikan mayat duduk di depan. Sini tak fikir laku yang ajaib lah, hebat lah macam itu. Okey, kedudukan saf 3 saf. Afdal 3, lebih dari afdal. Kalau ada jemaah boleh buat 3, buat 3 buat 3. Bagi muslimin yang mutu fa yusalli alaihi salah satu sunnah muslimin. Okey. Itu saya dah sebut tadi 40 mayat, 40 solat atau 100. Kalau 100 lagi berapa? 70 lagi afdal. Paling kurang 40. Okey, siapa yang paling afdal jadi imam? Wali kepada si mati. Yang kedua, zawil arham. Dan kedudukan mayat. Kalau laki mati, kepala ke mana? Kalau laki mati. Kalau laki mati, kepala ke sini, kaki ke sana. Kalau perempuan mati, kepala ke sana, kaki ke sini. Itu tak ingat Ini bukan hadis, ini perbuatan ulama. Kepala sana, kaki ke sini. Laki. Kalau laki sunat, imam duduk di kepala mayat. Kalau kita tengok dia duduk di kepala mayat, itulah mayat laki. Kalau imam duduk di pokok, itu mayat perempuan. Hari ni semua laki perempuan semua duduk di tengah-tengah. Apa tak sadar? Tak sadar. Satu. Yang kedua, saya nak ajar yang kedua, iaitu niat solat. Nanti saya nak ambil lain sekali. Sebab yang lain banyak kita dah hadapi kan. Solat mayat tuan-tuan, macam mana kita nak niat? Niat solat jenazah ni mudah sangat kalau kita belajar. Macam mana? Saja aku solat ke atas jenazah ini cukup. Perlu tak sebut 4 takbir? Tak perlu. Macam tanda semaya tu kan? Akad takbir Allahu Akbar, aku semaya fardu zuhur, cukup kan? Aku solat fardu zuhur. Perlu tak sebut 4? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebut, kau tak sebut, tak sah. Sebab tu kalau saya nak sembahyang mayat tapi tak pandang niat, panggil dia. Dan niat sembahyang mayat ni jangan sebut nama. Kalau sebut nama, salah nama, batal sembahyang. Nama binti Abdullah, binti Dondon, tak sah. Sebab tu tak payah sebut nama si mati. Saja aku solat jenazah ini, atau saja aku solat ke atas jenazah yang hadir, atau saja aku solat ke atas jenazah yang disolatkan oleh imam, pun boleh niat. Niat bukan lafaznya.
Itu tak payah bicara lah. Kalau bicara tajuk itu pening. Akad takbir, niat dalam hati, saja aku salat ke atas jenazah ini. Kalau tak pergi Mekah, tak tahu tak kita mayat hati atau mayat perempuan. Tak tahu. Tak payah tuan-tuan. Akad saja aku salat ke atas jenazah ini kerana Allah Taala. Sah. Itu niat dia mudah. Dan salat jenazah ni takbir yang ketiga tuan-tuan, panjangkan doa. Kalau kita sebagai anak jadi imam, okey. Dalam salat jenazah ada masbuk tak? Tak ada masbuk. Saya nak beri contoh Saya jadi imam, Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua. Saya pun masuk takbir ketiga, Allahu Akbar. Sahabat ni baru sampai, dia pun akad takbir pertama. Betul kan? Saya pun akad takbir yang keempat. Dia akad takbir yang kedua. Saya bagi salam, dia nak buat apa? Bagi salam ke tak bagi salam? Terus ke? Baru dua. Kebanyakan masyarakat saya tengok bagi salam, terus bagi salam, tuan-tuan. Sama juga Maghrib, air Khamis berjemaah. Ada seorang semaya sebelah saya. Dia sapa tu imam tengah sujud. Dia pun sujud. Dia imam tengah sujud rakaat pertama, dia pun sujud. Masuk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir. Kenapa duduk tahiyat akhir? Mungkin dia uzur pun. Imam bagi salam, dia bagi salam. Jahilnya saya kata ni. Patut tak mau satu rakaat. Dia sembahyang Maghrib tapi saya tak tegur dia. Saya biar macam tu. Sebab apa? Aku tegur-tegur nanti tak bagi ke surau. Nanti saya tegur dalam kuliah. Masbuk dan muafiq. Jadi orang yang datang tadi dia kena tambah 2 takbir. Sebab dia masbuk, tuan-tuan. Lepas tu dalam sembahyang mayat ada masbuk, ada muafiq. Itu kita kena faham. Okey, saya ambil setakat tu. Kalau ada persoalan sebelum kita tahu. Ini saya tak tinggal tuan-tuan, kita tak balik baca lah. Sebab dia tak ada suku hukum sana. Okey, saya kata tadi saya nak tunjuk gambar kan. Kalau dia nampak dah tuan-tuan. Kalau tak nampak, Allah Maha. Takut tak dibuka. Tak nampak tuan-tuan. Nampak? Tu, ni tengah mandi mayat tu. Tu tak nampak lah sebab dia wanita. Tu, kita khusus mayat kan. Lepas mandi semua kita solat tu. Janganlah tu ni. Nanti saya cari mayat tu. Ni mayat baby. Baby ya. Tu mayat tu. Okey bawa ni. Baru cepat mana. Cari selalu kalau mayat siapa tu, cari mana hak AJT surau ni dengan akhirat kematian. Panggil lalu 5 orang yang ambil mayat. Beri mayat. Okey ataupun mayat ni. Dia berdarah tuan-tuan. Ini kita bagi khusus. Biasa kita bagi khusus. Tengoklah supaya mudah tuan-tuan sekalian. Okey, ada persoalan sebelum kita rehat? Sebab pencerah apa Ustazah pun dah sampai. Jadi saya tengok. Okey. Saya rasa saya tak kulah. Saya ambil satu sekalian. Untuk dapat slide yang lebih panjang nanti saya akan bagi kepada pihak surau ni. Nanti dia share lah dengan tuan-tuan yang ada muka surat 376 muka surat. Kalau tuan-tuan nak tanya soal jawab bab jenazah, tak payah tanya, dalam tu dah ada. Saya foto bab soal jawab tu, saya foto semua. Ya soal jawab agama tu ada. Kalau bab kubur ada soal jawab. Kalau siram atas kubur, kenapa siram? Sebab Nabi yang siram. Bukan kita buat atas sebab lain, kerana perbuatan Nabi siram kubur putranya Ibrahim. Ada jawapannya. Jawapan tu saya kongsi dengan tuan-tuan. Dan saya melihat beberapa ahli ulama, saya ambil keputusan apa yang oleh pandangan ulama, saya ambil semua itu. Ada dalam muka surat 376 muka surat. Pak sekalian.
Kalau nak buku tempat lagi, buku tu saya tak bagi. Sebab buku tu adalah buku penulisan, itu master. Tapi saya tak buat master. Ada kawan saya dia buat master, dia nak ambil buku tu. Saya kata bodoh kamu. Boleh ambil buku tu, saya nak 50,000 beli. Baiklah, mana dia tak payah mengaji tu. Dia pergi universiti, master dah tulis tu. Sebab saya menulis dulu baru buat master. Nulis siap dulu. Siap nulis semua baru kita datang universiti. Jadi masuk universiti tu buku dah siap dah penulisan. Cuma edit sikit-sikit je tu. Tempat tu dalam muka surat 1000 muka surat. 1000 muka surat. Sebab dia dah ambil penuh lah dengan rujukan apa semua kan. Jadi saya pisahkan buku tadi, jadikan slide sebanyak 376 muka surat. Dan saya tak buat buku lah. Saya edar secara percuma dalam bentuk waspek lah. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil, kalau tuan-tuan nak beli, ada seorang penulis buku tentang 40 mayat, dan dia memang pengalaman ngurus mayat di kubur Sungai Kantan. Nama dia Ustaz Amir Muhtadi. Dia ada menulis buku. Jadi ada keluar buku terbaru. Saya pun tunggu buku tu tak sampai-sampai lagi. Kan? Kita suka beli buku, kita baca dan kita jadikan rujukan kita. Okay, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Apa yang baik Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang lemah daripada saya sendiri dan saya sudah yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita rehat dulu dalam 5 ke 10 minit. Makanan ada dekat belakang. Siapa yang belum sarapan lagi boleh ambil kat belakang, boleh minum dulu. Lepas tu 10 minit lagi kita akan masuk sini. Yang muslimin boleh pilih seorang nanti untuk jadi praktikal untuk jenazah, jadi jenazah sebelum dipilih. Bisa sebut